sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Muka surat apa? Kita Tuhfatur Raghibin Hajawi. Muka surat apa? Ada tanda cik? Kat 2 bulan tak hari. Tak apa dah tanda muka surat tanda tak mana? Kita baca tak mana? Saya ingat muka surat apa? Ha? Muka surat? Tu dia. Soal apakah iman dia? Tengok muka surat Pak kita ajawi. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Soal dia kata bahawa iman dan Islam pada syarak adakah berlainan? Sebelum tu lagi. Ya ni apa dia ni? Soal ditanya orang apakah erti Islam. Qala musannif rahimakumullah. Tengok 4 baris daripada dia. Tengok 5 baris daripada bawah muka surat 4. Soal, jika ditanya orang apa erti Islam, tengok kalau musannif rahimakumullah. Soal ini satu soalan kalau orang tanya kita. Jika ditanya orang, kalau orang tanya kita lah, apa erti Islam pada lughah, yakni daripada sudut bahasa, ta'rifan bahasa. Dan dia kata dan pada syarak, pada ta'rifan syarak. Dari sudut bahasa apa makna Islam tu? Dari sudut syarak pula apa makna dia? Jawab, misalnya kata bahawasanya erti Islam pada lughah, apa dia? Pada sudut bahasa. Yang dia kata Islam, saya orang Islam, ini negara Islam, Islam tu nak tepat. Iaitu khudu. Apa khudu? Tunduk. Turuk dia panggil, tunduk. Dan inqiyad, dan menurut. Itu makna Islam. Apa lagi? Dia tunduk dan menurut. Artinya merendahkan diri. Tunduklah. Merendahkan diri. Dan mengikut apa-apa perintah Allah Rasul. Dia panggil Islam lah. Itu makna Islam. Islam ni selamat. Dia tunduk dan mengikut. Tak ada batas. Apa Islam dia panggil? Nama pun bagus dah Islam ni. Tengok gitu deh. Sebab tu orang masuk Islam selamat dia. Bila dia orang kafir mengucap masuk Islam, habis Tuhan hapus dosa dia. Dosa dia jahat waktu kafir dulu, mencuri, menyamum, merokok, berogom, zina, tak kira, kosong klik. Dosa dia, kebaikan dia derma, kebaikan dia tolong orang. Apa lagi? Waktu dia kafir dulu, Allah kira. Tu utang orang kafir masuk Islam. Tu dia panggil selamat. Dia jadi macam budak kecil lebih lagi. Budak kecil kosong. Kalau dia ni orang kafir sampai umur 80, apa lagi? Dia masuk Islam. Bila masuk Islam, sebelum Islam tu segala kejahatan tak kira lah, bunuh orang, kerogoh ke bunuh ke, rompak ke berzina ke apa, Tuhan hapus tak kira langsung. Tapi kebaikan dikira. Kalau dia tak masuk Islam, kebaikan tak kira. Lalu lagi, jadi habis gitu ya Tuhan balas ya dengan dia sihat. Tuhan balas niaga dia maju, hatu saja. Tetapi kalau dia masuk Islam,
Kebaikan yang dia buat, dia tolong orang, derma orang. Lagi kebaikan dengan ibu bapa dia masa dia kafir dulu pun Allah masuk dalam buku pahala, dibalas pada hari kiamat. Untung orang masuk Islam. Bukan payah mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu musallah. Tapi tak mau cakap tu, ya payah tu. Nak kata hak tu payah. Mudah tak? Sebab tu mu'allah ni lebih bagus pada kita hak lama lagi. Kita bertanggung dosa penuh. Lemon tak ada apa. Start dengan kebajikan masuk dulu. Hak dosa hapus. Kita dosa pun duk tanggung. Lawak lagi tengok tu faham tak? Tu dia panggil Islam ni selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Tengok. Dada pun Islam. Islam pada syarak, pada takrifan syarak. Maka iaitu amsalu ma'murati wajtinabi munhiyati. Apa makna dia? Mengikut segala yang disuruh Allah. Tu makna dia Islam ni. Apa-apa yang Tuhan suruh dia buat, Islam lah. Lagi. Dan menjauhi segala yang ditegahkannya, yang Allah larang dia tinggal. Islam ni sudut bahasa pun molek, sudut syarak pun takrifan dia molek dua-dua. Lawak lagi. Sebab tu segala kafir seluruh dunia ni, hak jenis sembah berhala ke, hak tak sembah berhala ke, semua boleh berpakat lawan Islam yang satu. Sama Yahudi ni dia tak masuk dalam dalam gereja Kristian sebab dia kata Kristian tak betul. Dia kata gitu. Kristian Nasrani pula kata Yahudi tak betul. Tapi tang Islam dia boleh pakat lawan. Nampak lagi. Orang kafir ni kalau bak lawan Islam dia boleh pakat. Cemburu dengan Islam ni. Tu yang dia tibel plastik cukup-cukup punya. Nampak lagi. Islam. Yahudi tahu betulnya Islam ni. Tapi kerana cemburu sakit hati. Tak puas hati punya bahasa. Sebab Nabi Muhammad tak diangkat dari bahasa Yahudi, diangkat bahasa Arab. Itu ya. Dalam kitab lema apa ya? Sakit hati batulah terus tak iktiraf Nabi Muhammad sebagai rasul, maka kafirlah orang Yahudi ni. Itu ya. Nampak lagi. Malaikat Jibril pun dia mau tak terima sebab malaikat Jibril menceritakan rahsia Yahudi pada Rasulullah. Sebab tu dia mau beriman dengan Mikail Israfil. Tajuk dia gitu. Jadi sebab dia meneki dengan Islam ni. Gitu. Boleh. Yani apa dah? Yang dimaksud mengikut tu segala suruhan dan menjauhi tu. Menerima dan redha. Tu maksud Islam. Kita terima mari. Dan redha akan segala hukum Islam ni. Tuhan hukum atas kita wajib semayang. Kita redha tak? Redha lah. Tu makna dia Islam. Tuhan bila mari bulan Ramadan, dia paksa kita tak boleh makan sampai tenggelam matahari. Kita redha dengan ketentuan Tuhan. Nampak lagi. Tu dipanggil Islam. Tengok. Segala hukum itu dengan tiada menolakkan dia. Duk tidur sedap-sedap subuh kena bakit semayang. Kalau ikut hati tak kena tidur sedap. Tapi kena bakit semayang, tak semayang berdosa. Sebab apa? Sebab mu Islam. Oleh kerana itulah orang kafir kalau dia semayang subuh Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab dia tak Islam ya. Tapi wajib dia semayang juga. Dia dipanggil mukallaf di akhirat esok. Apa maksud mukallaf akhirat esok orang kafir ni? Allah akan tanya dia juga kewajipan-kewajipan yang Allah turun. Tetapi kita nak hukum dia kerana meninggalkan kewajipan tak boleh. Kenapa? Kerana dia tak ada Islam. Kerana syarat semayang Islam. Sebab tu orang Islam kalau tak semayang pemerintah kena takap. Kerja pemerintah. Bukan kerja pemerintah jaga ekonomi saja. Dia kena jaga agama rakyat. Buat satu undang-undang. Tak semayang denda. Tak denda takak dulu. Menakutkan dulu. Tak menakut juga kurung dulu. Tak kemuh juga semayang bunuh. Ini rakyat pemimpin seko sembang ekonomi.
Hakik seka sembang ekonomi. Ingat keduk kaya, susah lagi teruk. Berpuluh tahun dah sembang ekonomi 24 jam nak bercai aku. Agama apa teruk, ekonomi apa teruk. Kalau sembang ekonomi 24 jam kita kaya sendang tak apa juga. Tak ada ya. Nampak lagi. Potong sana, potong sini. Tengok kalau musuh neroi mah. Agama apa selegak tak apa. Tu tanggungjawab pemerintah bacalah kita. Wajib atas pemerintah menakutkan akan rakyatnya. Wajib. Supaya menekan mereka supaya menuntut ilmu. Dalam kitab Musolli sebut. Dan semayang. Kau tak semayang takak, kurung, bunuh. Berat ikut betul. Kau lah musuh ni. Tu maksud Islam. Gitu. Dengan tiada menolakkan dia. Nampak lagi? Tak boleh tolak. Jadi Islam kena reda lah. Tengok hukum Tuhan buat. Tengah hari tidur sedap, kena sembahyang Zuhur. Aduh. Nampak lagi? Ya tu lah. Kalau ikut hati kita, waktu tu senggeng lah sedap. Pasal kipas angin kau duk tidur. Makna bila kerana kita Islam, kita kena tunduk dan mengikut. Bulan puasa sebulan tak boleh makan. Aduh. Bukan tak boleh makan zakat sejam dua daripada pagi lagi tu sampai tenggelam matahari. Ada duit banyak-banyak pula. Wajib pergi Mekah pula dah habis duit pula lah. Sayang duit berbelah ribu. Sebab apa? Dalam Islam. Mengikutlah. Nampak lagi? Tu dia panggil. Ada duit lebih pula potong zakat pula dah. Sebab apa? Sebab mu Islam. Apa makna Islam? Menerima dan reda akan segala hukum itu. Kita kulit lawa-lawa, rambut comel-comel, hidung molek-molek lah, tekak putih-putih. Dia suruh tutup. Kita nak tunjuk ke orang. Buat rambut lawa-lawa lah. Tuhan suruh tutup. Dan mu Islam kena terima lah. Jadi mu canggah ni. Ni. Dia panggil kufur ni. Sebab tu kafir ada dua. Satu kafir nikmat, satu kafir i'tiqad. Apa dia kafir i'tiqad? Dia dalam hati tak percaya langsung Tuhan. Tu kafir i'tiqad. Nombor dua, kafir juga. Kafir nikmat. Apa maksud? Segala hukum Tuhan dia canggah. Suruh mayang dia tak mayang. Kafir juga. Tapi kafir nikmat. Selagi dia tak kata semayang tu tak wajib. Nampak lagi? Dia tu tak kewajipan tutup aurat. Tu. Tapi dia langgar juga. Tapi dia tak kata harus, dia kata wajib tutup. Itu dia panggil kafir juga, kafir nikmat. Jadi ustaz-ustaz duk ceramah kafir tu betul lah. Dia nak lawan ustaz lah, ustaz tu lah. Kafir bagi dua. Mu ni tak semayang kafir semua, tapi kena tak apa? Kita kena orang panggil pegang kata kafir nikmat. Jangan duk panggil kafir i'tiqad. Dia panggil kafir makna dia menentang. Ataupun terhapus boleh juga. Tengok. Segala hukum itu dengan tiada menolakkan dia. Itu makna Islam daripada takrifan syarak. Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Sama ada, tengok dia kata ini. Sama ada apa? Hukum tadi tu. Diamalkan dia atau tidak. Segala hukum Tuhan, hak kita amalkan atau tidak, kita kena terima dan reda. Jangan tak puas hati. Dah. Tu hukum hak atas kita. Hukum-hukum lain dalam Quran banyak tak? Banyak. Kita terima tak? Kita terima Islam lah tu. Tak terima kafir orang panggil. Mudah ya. Nampak lagi. Sama ada diamalkannya, akan dia hukum tadi ataupun tidak, maka orang tu terima dan reda Islam lah. Kita tak buat pun tapi kita terima reda, maka orang tu Islam. Jangan batah ataupun tak reda. Tak reda tak boleh.
Mana tak reda tak boleh, orang kafir dia panggil. Kalau dia tu balik luar ni keturunan Islam, dia panggil Islam pada manusia, kafir pada Allah. Islam indan nas, kufrun indallah. Apa maksud? Islam pada manusia, hati dia tak suka langsung hukum-hukum Tuhan ni. Tapi di luar ni keturunan Islam, isi Islam, hidup macam kita juga. Orang tu di sisi kita kena hukum dia Islam. Dia mati kena tanah, kena semayang, kena puasa, kena puasa lah. Kena tanah, kena semayang, kena maning, kena kapan. Tapi di sisi Allah, Allah hukum dia kafir. Ni kita takut kalau musannaf rahimahullah faham tu maksud Islam. Selamatlah Islam tu. Tengok. Soal, ada satu soalan lagi. Bahawa iman pula. Bang dan Islam. Islam tu nak tampak. Iman tu nak tampak. Kenapa jangan duk kata iman tu Islam. Islam tu iman. Kita ni pening tak faham tengok. Bahawa iman dan Islam pada syarak, pada takrifan syarak tu, adakah berlainan keduanya atau tidak? Islam dengan iman ni benda hak tu kah ataupun benda yang berbeza? Itu maksud dia. Tengok esok orang royak beriman tu nak tampak, Islam tu tak apa. Tu semua orang Islam, tu orang beriman. Hak mana ni? Tengok. Jawab dia kata, bahawasanya iman dan Islam berlainan keduanya. Baru kita ketahuan Islam dengan iman tu bukan benda yang bersekali. Apa lagi? Iman dan Islam benda berlainan pada mafhumnya, pada maksud tarifan dia. Apa lagi? Seperti yang telah kau ketahui akan dia pada takrifnya, takrif yang kita baca dulu. Apa makna iman? Iman tasdiq bi qalbi, benda yang hati kita percaya tu. Apa makna Islam? A'malu bi jawarih, amalan balik luar. Lafaz dengan lidah. Apa lagi? Lafaz luar ni, la ilaha illallah, Islam lah. Ataupun pak dia Islam, anak tu Islam lah. Sebab apa? Nak tunjukkan bahawa dia Islam tu supaya dia nak urus dengan kita tu. Dia sembelih kita boleh makan, dia mati kita kena kapan, kena maning, tu saja. Iman benda lah hati dia. Kadang-kadang tu pak tu Islam, anak ni pun Islam juga pada luaran. Dalam hati nu tak sokong pun Islam, beci semua. Semayang apa mana dia tak percaya. Mengoyak alam kubur pun dalam hati dia tak percaya. Apa lagi? Maka kita di luar ni hukum dia Islam juga, tapi dia tak beriman. Ni berat ni takut ni. Macam orang munafik tu. Balik luar kita hukum dia Islam sebab dia mengucap dia semayang 5 waktu. Orang munafik semayang. Allah sebutlah Quran lah. Kisah orang munafik semayang. Bila nak semayang dia bermalah-malah lah. Ya sikap orang munafik. Munafik ni balik luar Islam, maka kena hukum dia Islam. Balik dalam. Maka iman dan Islam bukan benda yang satu, tapi berlainan. Dia kata bahas dah dulu ni. Kita bahas dah muka surat 3 dulu. Muka surat 4 dulu. Tengok. Qala musannaf rahimahullah. Tetapi dia kata, apa dia tu? Berlazim-lazimlah mari gitu. Kok ni dah. Apa dia? Wujudnya pada syarak, adanya pada syarak dengan sekira-kira tiada diperoleh mukmin yang tiada muslim. Tapi dia lazim balah tulah. Nak dapat orang beriman tak akan jadi beriman melainkan kena Islam lah dulu. Nampak lagi. Nak dapat takwa kena Islam, kena beriman, kena takwa. Sebab tu jangan duk hurai kata takwa ni semua orang. Tak.
Syarat nak naik ke takwa dia kena Islam dulu. Orang kafir nak takwa kena Islam pun tak. Sebab tu ayat Quran kata semua bangsa yang Islam. Apa lagi? Mong bangsa Cina tapi Islam. Mong bangsa Melayu tapi Islam. Mong bangsa India tapi Islam. Mong bangsa Iban tapi Islam. Dalam semua-semua tu tak ada siapa yang lebih mulia. Yang mulia yang bertakwa pada Allah. Bukan ligo sekali dengan kafir Islam. Siapa paling takwa? Mana nak boleh kafir. Kafir nak mari takwa kena. Dia kena Islam dulu. Islam yang beriman dan bertakwa. Bukan capur kali dengar semua kali. Siapa yang takwa? Nak takwa kena kafir. Jalan nak masuk tu tak ada. Dalam ayat tadi tu, bangsa apa tak kira. Janji Islam. Jangan royak kata hebat Melayu ni. Nampak lagi? Kerana Melayu ni Islam. Hak India Islam tak best tak? Nampak lagi? Melayu ke India ke janji Islam tu yang paling mulia sekali inna akramakum atqakum. Sebab syarat dia Islam dulu. Pak Islam beriman, Pak Islam iman bertakwa. Ni pakai pukul capur ligo semua sekali mana nak boleh tu. Tak kena langsung. Nampak lagi bangsa-bangsa apa pun yang beragama Islam kita tak boleh kata bangsa dia komang. Sebab apa? Sebab Allah tengok siapa paling takwa. Tapi kalau campur dengan kafir nak mari takwa kena. Islam pun tak ada. Macam nak amal soleh lah. Siapa yang baik beramal soleh. Syarat nak beramal soleh, beriman dulu baru beramal soleh. Buat yang wajib dan sunat. Kalau kafir nak buat kat mana? Ni pasang skru tak kena kadang-kadang tu. Dia buat gambar, capur habis segala pahaman agama semua buah ayat tu. Tulis di beteng. Siapa yang paling mulia di sisi dia sisi Allah yang paling takwa kepada Allah. Kalau gitu kan. Nak mari takwa ke mana dia kena Islam dulu. Yang royak gitu antara bangsa-bangsa apa pun janji Islam. Yang paling mulia adalah takwa. Baru kena. Tengok ni. Al-Musannif rahimah gitu. Bukan capur ligo dengan segala hak pahaman agama yang lain. Terang tak boleh masuk capur tu. Tak masuk buku. Tengok. Dan tiada peroleh muslim yang tiada mukmin tapi lazim gitulah nak dapat seorang Islam, nak dapat seorang beriman tentu kena Islam. Nak dapat seorang Islam pun tentulah automatik selalu dia sebab Islam tu menzohir balik luar. Sebab ada hadis siapa-siapa yang kamu lihat dia berulang alik kepada masjid bersaksilah bahawa ia beriman kepada Allah. Di zohir tu kita boleh faham dia orang beriman. Dia puasa sedia menunjukkan dalam hati dia tu ada sifat iman dengan hari kiamat. Allah perintah puasa, mayan tak tinggal. Kita boleh hukum di zohir itulah bahawa dalam dia tu beriman dengan tengok Islam kelakuan dia. Tengok dia ada duit hipo nak pergi Mekah menunjukkan hati. Tu dia panggil belaziman tu. Nampak lagi? Kalau musannif hanya barang siapa bersifat dengan iman maka bersifatlah ia dengan Islam. Kenapa ada? Sebab apa? Sebab balik luar tu menzohirkan balik dalam. Bila orang hina Islam, kita tengok dia relax ya. Dan dia marah. Menunjukkan balik dalam dia ada iman. Nampak lagi? Nak kenal macam mana? Kalau dia tak tubik luar, kita tak tahu. Nampak lagi? Cukup waktu pun pergi masjid. Kita kenal lah bahawa dia beriman bahawa itu perintah daripada Allah menzohir hak balik dalam. Maka di luar tu lah menzohir hak balik dalam. Bukan hak balik dalam tu payah nak tunjuk tak tahu. Hukum sakat tu sudah kita. Maka tu dia panggil belaziman antara Islam dan iman. Dengan iman. Habis. Qala musannif rahimahullah. Dan barang siapa bersifat dengan Islam, dia buat belaka semayang 5 waktu, buat puasa dia buat. Apa lagi? Turut perintah Allah. Allah suruh tutup aurat. Suruh baca Quran. Menzohirkan bahawa dalam hati dia beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, alam kubur. Macam tu lah dia. Maka bersifatlah ia dengan iman benda oleh dalam.
Hal dalam ni kita tak tahu. Kita boleh tahu dengan tengok kelakuan zahir seseorang tu. Nak tengok kawan tu sayang Islam tak sayang Islam. Kita tengok orang biasa ya. Bila tengok Palestin kena bunuh, dia lah susah hati lah. Sedih tak ada dah. Menunjukkan balik dalam dia sayang dengan agama dia. Dia orang beriman. Jatuh ya. Zahir dengan luar dia. Sokong tubik duit, doa sedia masak. Sedih dengan ni. Tu dia punya. Dia marah sangat-sangat. Tu dia panggil menzahir balik dalam. Tidak, kita tak tahu. Tengok. Tiada tanggal iman pada syarak daripada Islam. Iman dengan Islam ni daripada hukum syarak tak boleh berpisah maksud dia. Sebab dia benar zahir balik luar. Islam benar zahir balik luar, iman balik dalam. Nak tu macam mana iman balik dalam? Tengok kelakuan balik luar. Macam tu ya. Macam tu saja. Nampak lagi? Qala musannif rahimahullah. Dan tiada tanggal Islam pada syarak pada iman. Begitu juga. Islam tak boleh pisah juga dengan iman. Dia begitu. Sebab kelakuan di luar tu menunjukkan balik dalam. Kelakuan dalam tu datangnya menyebabkan zahir balik luar. Dia begitu. Berlazim-lazimah gitu. Gitu. Kalau musannif rahimakumullah. Tak percaya tengok. Cuba ada orang mari bakar masjid ni. Cuba orang bakar masjid lah. Tak ada ke kita pakai kepiah. Hado isak canung. Hado isak canung, hado isak pehung tu. Sabilillah tu. Menunjukkan apa dia? Cuma dia tak boleh nak tunjuk Islam dia. Dalam dia ada. Cuba bunyilah dia mata ada orang nak bakar masjid. Cubalah bunyi tengok. Tak ada kita hak piah putih turun. Dia turun awal lagi duduk depan. Nak tunjukkan apa? Dari dalam dia menzahirkan hak tu. Nampak lagi. Sebab tu benar kita tak boleh hukum orang balik dalam. Kita cuma boleh hukum balik luar ya. Sebab tu mengkafirkan orang selagi tidak ada tanda tak boleh. Kecuali ada tanda perkataan dia. Dia kata Islam ikut Islam susah payah. Tu tak boleh lah. Sebab menzahirkan. Atau dia pergi tepi tokong, dia sujud depan tokong. Hak tu boleh hukum sebab zahir. Nampak lagi? Dalam hati kita tak tahu. Tak tahu. Tak boleh buat apa. Tapi nak try tengok tuan-tuan. Nak tengok orang beriman tak beriman. Cuba tengok orang bakar masjid ke buat Islam lakuannya. Bakit habis. Hak tak semayang pun bakit. Boleh tengok Palestin kena ni. Orang Islam kita. Padahal lama ni kan berdolipa pun. Rambut merah menyala. Dengar Palestin orang Islam marah. Menunjukkan dalam dia ada iman. Cuma nak zahir dia tu banyak tak buat. Sebab dia kata, hak tu dia panggil orang beriman. Sebab tu neraka disediakan untuk orang beriman. Ada. Neraka Jahannam. Tapi dia bakar api terbit juga. Dia ada iman tapi tak buat amal. Semayang wajib dia kata, tapi dia malah. Hak ni. Alam kubur malaikat tanya, tapi tak ingat. Tu orang beriman dia panggil. Beriman saja. Nak buat amal tajuk lain. Sebab tu iman ni dengan amal setengah mazhab. Hak yang kita baca dulu ni, iman bukan merekap. Bukan berkapuh sesuatu. Kenapa? Ada kalanya seseorang tu berbuat perbuatan walaupun hati dia beriman, tapi dia tak buat, maka masih panggil dia orang Islam lagi. Karena bukannya dia berkapuh antara perbuatan. Ada orang tak semayang tetap kita kena panggil orang beriman. Tapi dipanggil orang Islam yang fasik, yang asi, derhaka. Macam tadilah kafir nikmat. Dia masih langkung dengan Islam lagi, iman. Hobaya. Sekalian mereka itu, dia kata, yang beriman, wajib atasmu memelihara akan iman. Tengok kita yang beriman dengan Allah ni, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan ada satu hari kita akan berjumpa dengan malaikat maut. Kita percaya malaikat maut ada. Kita percaya ada alam kubur, persoalan dalam kubur, ada nikmat kubur, siksa kubur, percaya. Kita percaya kita akan dibangkit pada masya Allah timak malam, percaya. Hati kita percaya. Hati dipanggil iman. Nampak lagi. Kita percaya akan titian sirat, percaya.
Tengok kita. Daripada segala perkara yang membinasakan dia, kata musannif. Pengarang kita ni kata apa? Hei orang yang beriman, pakat-pakat jagalah. Jaga apa? Jaga imanlah hati ni. Daripada segala perkara yang membinasakan dia. Jadi iman ni pun ada benda yang boleh membatalkan dia. Nampak lagi? Ada benda boleh batal. Macam semayang lah. Semayang ni molek tak? Molek. Ambil semayang molek. Baca merukun molek. Syarat molek. Masuk waktu molek. Semua cukup lekat lagi. Hala, masuk waktu pun tutup aurat molek. Hala, tidak ada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian dan badan. Hala, tidak ada hadas besar, tidak ada hadas kecil. Semayang molek tak? Molek. Nampak? Lepas tu dia tak baca tahiyat akhir, pakai salam terus. Maka dia panggil semayang tu terima tak? Tak diterima, batal. Jadi semayang pun ada sah dia, ada batal dia. Puasa ada sah semasa, ada batal puasa. Haji ada sah haji, ada batal haji. Sedekah ada sah sedekah, ada batal sedekah. Tiap-tiap amalan ada sah, ada batal, ada sah, ada batal, ada sah, ada batal. Termasuklah iman kita pun. Ada pun iman kita boleh terbatal juga. Islam la ilaha illallah kita pun ada sah, ada batal dia juga. Jangan duk kata sampai mati duk gitu dak. Oleh kerana tu kena jaga perkara membatalkan dia. Tengok kita kalau musannif. Dari kerana barang siapa binasa iman dia, jahanam iman dia, rosak iman dia, terbatal iman dia. Jadilah ia kafir. Kafir ni takut ni. Duk berasa Islam lah padahal kafir dah. Sebab apa? Dia tak belajar perkara-perkara yang membatalkan iman. Perkara membatal semayang dia baca. Perkara membatal wuduk dia belajar. Keluar sesuatu jalan depan belakang maka batallah wuduk. Nak semayang tak berani dah. Terkong gimik semayang. Dia tu. Tapi perkara batal iman dia tak mengaji. Ni nanya ni. Pak siapa bila orang nak pergi? Jual mayang weh. Aku batal mayang lah. Mayang lah juga. Tak boleh haram. Kenapa? Kerana dia belajar perkara membatalkan semayang. Mayang. Tapi sebab apa tak belajar perkara yang membatalkan iman? Perkara yang membatalkan Islam. Ni. Kita nak royak lagi kita ni. Banyak dia royak. Hari ni ramai orang bercakap. Ada batal sebab perkataan dia. Ada batal kerana perbuatan dia. Ada batal kerana iktikad hati dia. Ada batalkan iman dia kerana dia sanggah, bantah, bangkang. Ada batal kerana dia melawak ya. Bukan sungguh-sungguh melawak. Selora dia panggil. Bab iman ni selora, tak boleh melawak. Melawak ni termasuk berlakon, main-main. Pergi rumah, pergi ke gereja. Ambil datang baju pederi tu, palang salik tu, saja-saja ya, awak berlakon-berlakon dekat gambar. Pakai baju perak, masuk salang salik di tekak. Aku saja-saja ya, bukan jadi padri. Dia kira kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Nabi kata. Man tashabbaha, siapa-siapa yang kesamaran, nak sama-sama, samar-samar dengan satu kaum, maka ia dikira kaum tu. Kalau dia sama-sama macam Kristian, maka dia dihukum Kristian. Tu pelakon-pelakon setengah tu, berlakon jadi Kristian, berlakon jadi Samin. Tak boleh. Sebab perkara termasuk perkara membatalkan. Atau perkataan binasa lah. Duduk dalam Islam ni payah bakit pagi kena mayang hari Jumaat. Nak kerja tak boleh kena pergi mayang Jumaat. Kena tutup aurat panas sangat. Tahun depan 2024 nak tukar agama lah. Maka jatuh murtad waktu dia cekak tu. Bukan nanti tunggu tahun depan. Lah ni 2023 dia cakap lah ni. Dia taklid siat.
cita-cita nak murtad tahun 2024, maka lo tu murtad lah. Berat ni. Berat ni. Sebab tu kena mengaji tu. Kena mengaji penting. Tengok kita. Allah musannif rahimahullah gitu. Jadilah ia kafir bila binasa iman dia. Binasa iman dia, jadilah ia seorang kafir, jatuh murtad. Jadi kafir, terbit daripada Islam. Kalau kita dengar perkataan dia gitu, maka haram kita semayangkan dia. Haram kita makan sembelihan dia. Tak boleh dah. Maka mayatnya pun tak boleh kita tanam. Moleknya orang murtad ni diberi pada anjing, dia panggil mayat dia. Hina orang murtad ni. Sebab tu Nabi sebut man badala dinahu faqtuluh. Man badala, siapa-siapa tukar agama dia, maka bunuh terus. Kita ini minta terus. Pergi ke mahkamah minta tak mau nak terbitlah Islam. Allah, lagi teruk. Lah ni minta mahkamah, cabar mahkamah pula supaya hilangkan akan nama DIC sebagai Islam. Sebab malu jadi orang Islam. Berat ni. Ni masalah kita. Tu yang kita angkat pemerintah suruh jaga agama, buatlah undang-undang kuat sikit. Buat undang-undang Islam yang kuat sikit. Buat undang-undang yang kuat sikit. Buat undang-undang lebih kejat. Sebab kewajipan menjaga agama tu. Dalam kuliah yang 6 dia sebut nombor 1, wajib menjaga agama. Sebab itulah bila orang murtad kena bunuh. Sebab wajib jaga agama. Nombor 2, wajib jaga maruah. Bukan maruah. Maruah tu tempat orang duk sa'i tu. Maruah. Sebab itulah kalau kita fitnah orang, kena sebab jaga maruah. Nombor 3, wajib jaga keturunan. Wajib tu. Sebab itulah orang yang berzina, kalau tak menikah lagi kena sebab. Orang yang pernah kahwin atau berbini orang lelaki orang, bunuh terus, rejam dengan batu. Kerana menjaga keturunan. Tu Islam pun wajib tu. Kita buat tak? 3 tak buat tak. Wajib nombor 4, wajib jaga akal. Sebab tu orang mabuk dalam Islam dia sebab. Mabuk arak kena sebab. Mak lagi, tu dia panggil dalam Islam. Wajib jaga harta. Sebab tu dalam Islam, kalau orang mencuri, kerak tangan. Bukan saja-saja nak buat. Ini bukan masalah parti politik. Ini masalah kuliah yang 6 diwajib atas kita. Tapi buatlah, seputih tak buat. Mak tuan-tuan nampak lagi. Hak saya ayat tadi ni. Wajib jaga harta, kerak tangan. Wajib jaga akal, sebab kalau mabuk. Wajib jaga maruah, fitnah orang kena sebab. Kena. Wajib namun dah wajib jaga nyawa. Sebab tu orang bunuh orang kena bunuh. Tapi kena ikut syarak lah. Syarak dia kau undang-undang yang Allah buat. Nampak lagi. Kita ni dak kadang-kadang tu dia memang bunuh orang sungguh, tapi dia pakai peguam pandai sikit. Lepas peguam hak ribu-ribunya harga. Champion punya peguam. Berbelik gi mari lepas, padahal bunuh orang sungguh. Kaki hak tak ada duit percuma mepek kena bunuh. Dalam Islam bunuh balas bunuh. Nampak lagi 6 perkara ni. Tu dah panggil kalau musannif rahimah, tengok. Dan binasa. Sebab itulah Palestin lawan tu. Tengok Palestin dia. Dia wajib jaga nyawa. Sebab tu dia tak boleh serah diri. Nyawa dia wajib jaga harta. Harta dia Israel masuk, rapah kebun dia, rapah kebun ke rumah, tolak rumah dia, perata rumah, bunuh keluarga dia. Dia jaga ahli keluarga dia, jaga nyawa dia, jaga maruah dia, jaga agama. Semua duk Palestin belakang. Kita Melayu ni tak tahu lah.
Nampak lagi? Allah Ta'ala tengok tu. Jadi Palestin ni di jalan tanggungjawab sungguh. Saudara kita di Palestin tu. Nabi sebut man kutila duna dinihi fawa syahid. Nabi kata man kutila, siapa-siapa terbunuh dia duna dinihi, kerana agamanya, fahuwa syahid, mati dia mati syahid. Jadi kita duk tengok dalam TikTok tu, jangan duk kata tak cawan kat orang Palestin. Duk komplain kau ni, dia mau pertahan akan agama. Israel buat lebih kurang bom masjid-masjid upah putih, termasuk masjid Malaysia. Waman kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa-siapa terbunuh dia kerana pertahan harta benda dia, kebun dia, rumah dia, tanah dia, Israel rapah metah dia, mati syahid. Tengok, dua dah dapat kat Palestin. Waman kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa-siapa dan siapa-siapa terbunuh dia mempertahankan diri dia. Tengok orang Palestin, dia tahan diri dia. Sebab Israel nak takak, nak bunuh, nak tembak, nak bedil, nak bom. Dia lawan, mati dia mati syahid. Waman kutila duna malihi fahuwa, waman kutila duna ali fahuwa syahid. Nabi sedang siapa-siapa terbunuh dia mempertahankan ahli dia, ahli keluarga dia, anak dia, anak tina dia kena takak. Dia lawan, mati syahid. Semua duduk kat Palestin. Kita Malaysia ni sudah sembang besar lah. Beras tak ada, beratus mayang sah pun tak kadang-kadang tu. Ingat kalau kena beras 3 hari tak ada, Israel buat mai beras. Siapa nak beg 3 kapit beg, Hamas duduk tak mana, nyetunjuk habis tepat. Kita tak lepas lagi, nampak lagi. Nak lawan dengan Hamas Palestin tak boleh nak pergi kita. Kita baru beras tak ada, yang lorat tak ada arah nak royak, duk makan boleh lagi tu. Palestin tak boleh makan apa lah dengan peluru ke atas kepala. Allah Ta'ala beri demo kemas sungguh. Mati demo mati syahid tu Nabi sebut. Mu cerita lah kat mana pun, jaga harta pun demo, jaga agama pun demo, jaga diri pun demo, jaga kali keluarga pun demo. Jadi kita yang ada Malaysia ni jangan duk komplain tak tawan gagang kalau tak reti. Doa sudah. Doa kepada Palestin, baca kunut nazilah. Nampak lagi, baca kunut nazilah, minta pertolongan Allah. Tiap-tiap semayang waktu Nabi pernah semayang kunut nazilah ni selama sebulan. Semayang waktu bila mana sahabat Nabi yang diminta oleh orang kafir, dia mau kata tak apa, nak minta lah pendakwah supaya Nabi hantar pendakwah. Nabi hantar hafaz Quran semua 30 orang Nabi hantar lah, betul ingat nak pendakwah lah. Padahal dia mau bunuh. Sampai satu tempat nama dia Bir Ma'unah, bukan Ma'unah hak curi senapan di Saud tu. Satu tempat tu geng jemaah Nabi hal lagi dakwah tu, orang kafir bunuh Nabi. Nabi teriak tak kira, sahabat-sahabat dia hafal Quran. Nabi baca kunut tiap-tiap semayang waktu. Tu yang kita ni bila mari bala macam Palestin ni, semayang apa tak kira, jemaah ke asar ke maghrib ke subuh ke bedar kunut belakang. Nampak lagi. Baca tambah tak apa. Allahumma qarib ajalahum, ya Allah kau pendekkanlah ajal mereka itu. Mereka itu Nasr Yahudi itu. Wadayi arzaqahum, tambah gitu. Dah kau sempitkanlah rezeki mereka. Sempit sungguh, hujan ribut teh semua turun lalu. Nampak lagi, pergi payah sikit. Watakis bunyanahum, kau runtuhkanlah pembangunan mereka, organisasi selalu habis. Nampak. Wasyati kalimatahum, lagi kau celarukanlah perkataan mereka, kata-kata mereka. Wazazil aqdamahum, goncang pendirian mereka. Berani tak berani, jadi ragu-ragu gitu. Wazazil azamahum, wa farik jam'ahum, pecah belah kumpulan mereka. Tu doa kunut nazilah lah tu. Baca nah. Tengok, pandai-pandai lagi, tambah lagi lah. Jangan cakap Melayu sudahlah semayang, batal lagi. Jangan cakap Melayu lah. Baca doa, baca Yasin lah. Hak pandai Yasin mana buat, hadiah kepada para pejuang. Hak mana satu doa tak tu nak sampai. Lah, kita duk sedap lagi, boleh makan nasi tidur lagi, kena nasi ayam apa lagi.
Dan take air order lagi. Demo tak ada lah. Ya Allah, ya Tuhan. Kita tengok mengalir air mata sedih. Mati bukan 2,000 tu yang dilaporkan. Mana lagi? Jabatan hak bagian nak cari orang tu. Bukannya ada. Nak cari siapa nak cari? Kita tak apalah kalau orang hilang. Jepang ada. Jepang pun kena bong. Yang terbit statistik tu hak mana dia mau jumpa hak tu. Dia mau royak 2,000 lebih. Mati banyak mana tak tahu lah. Sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi kita ni hak tu lah. Sebab Nabi kata yashfa'u yaumal qiyamah salah satu. Nabi kata. Yang memberi syafaat di hari kiamat 3 puak. Al-Anbiya, para nabi boleh tolong kita. Dengan semayang yang kita ni teruk ni, dengan puasa kita tak tentu kalau ibadat kita dengan jahat kita ni, dengan buruk kelaku kita ni, dengan syafaat Nabi Muhammad boleh tolong kita. Sumal ulama, nombor 2, kemudian para alim ulama, tok-tok guru yang soleh yang mengamalkan ilmu dia. Demo ni boleh, esok ni boleh beri syafaat tolong kita. Nombor 3, summa syuhada. Ni. Kemudian orang yang mati syahid. Macam demo Palestin mati syahid. Mati syahid ni, dia mati tu kita tak boleh duk mandi mayat dia. Haram mandi. Dia tanah dengan baju darah tu. Okay? Tanah gitu. Apa maksud syahid? Syahid ni saksi. Darah dia jadi saksi depan Allah esok. Tanah gitu dengan baju darah. Lah ni duduk di mana orang mati syahid? Dalam kitab sebut. Roh mereka duduk dalam tembolok burung yang berwarna hijau yang terbang dalam syurga. Ni roh orang mati syahid. Allahu Akbar. Nak boleh payah. Tengok muka hak berdiri Palestin tu. Muka jenis-jenis. Kita boleh demo tu syahid dunia akhirat. Syahid akhirat ni kena mati, kena tanam kapal macam biasa. Dia ada syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat saja. Orang mati sakit perut, syahid juga, syahid akhirat. Kena tanam, kena apa agaklah. Orang mati beranak, syahid akhirat. Dia panggil. Dia kena tanam, kena kapal semayang macam tu juga. Orang mati terbakar, syahid juga, syahid akhirat. Hak demo ni syahid dunia akhirat. Ni tanam betul gitu ya. Tengok. Habis tu. Dah sikit lagi dah. Dan binasa sekalian amal. Orang murtad ni terbit daripada Islam ni, jahanam sekalian amalan. Yang telah dikerjakan dia habis terus Allah hapus sembahyang puasa haji dia. Kalau dia murtad umur 60, start dari 15 habis tu. Tak ada apa amal dia. Allahu Akbar. Berat. Kalau dia masuk Islam klik, dia kena qada habis. Maknanya dia habis terhapus. Dan jadilah ia, kalau dia tak taubat, tak masuk Islam klik, jadilah ia isi neraka. Jadi kafir tu orang murtad ni. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Tak terbit dah. Ni orang murtad ni. Zaman Nabi pun ada orang murtad. Yang jadi orang kanan kepada Musailamah Al-Kazzab tu. Nabi palsu tu. Orang Islam lah tu. Pengikut Nabi Muhammad ke dulu ni. Masuk Islam oleh. Lepas tu, dia jadi orang kanan Musailamah. Nabi palsu. Apa masalah? Semua Musailamah tanya dia. Sebab dia kenal Rasulullah. Satu hari mari seorang perempuan. Orang betina. Mari jumpa dengan Musailamah. Nabi palsu. Wahai Nabi Allah, dia kata, telaga rumah aku ni kering air. Air duk kurang. Nak buat macam mana ni? Musailamah pening kepala. Dia mengaku Nabi dah. Dia tanya penasihat dia, murtad tu. Penasihat dia kata, dia tahir. Nama apa tak ingat. Muhammad buat macam mana? Kawan tu ingat tak? Nabi Muhammad, kalau air telaga kering, nak kering, dia ludah masuk. Musailamah pun dengar nasihat daripada orang murtad tadi. Dia pun tiru lah setelah Nabi buat. Dia pergi ludah nak kering tu. Kering terus. Tak ada air terus. Nampak lagi. Mari seorang sakit mata pula. Jumpa dengan Musailamah. Musailamah ni orang laki-laki lah. Musailamah pembohong dia panggil. Dia hidup zaman Nabi Musailamah ni.
Zaman Nabi Muhammad dia pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad pun Nabi juga. Aku pun Nabi juga. Mu ambil belah sana, aku ambil belah sini. Dia buat kira gitu. Ada orang ikut dia. Terbit daripada Islam. Dia pakai kawan ini. Orang murtad ni lah. Ada seorang mayat pula. Ya Nabi Allah, aku sakit mata. Muslimah nak buat macam mana? Sakit mata. Dia pun tanya hak penasihat tu. Penasihat kata Nabi Muhammad dia tiup dia hembus di peti mata. Nabi pernah memasukkan mata Abu Qatadah yang terbit ni. Dia pergi hamu tiru Nabi. Dia hamu tu buta tu. Nampak lagi. Nak royak kata bahaya ada orang murtad. Orang murtad ni dia tu buat Islam macam mana. Dia pernah jadi penasihat kepada Muslimah ni, seorang yang keluar daripada Islam. Berarti saya kata dulu. Na'udzubillah min zalik. Wallah subhanahu wa ta'ala alan al-faslu sani fima yafsudul iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya jamu siap maya. Saya balik dah.